Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, kitab At-Tawdih Syarah Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah karangan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Syarah pada kitab Idah Imam Nawawi dah. Perkara yang disyariatkan di hari raya dan yang belum kami nyatakannya. Kita bicara beberapa perkara yang disyariatkan pada hari raya dan hari nahar. 9, 11, 12, 13. Sekarang ini kita nak bicara pula pada hari raya dan yang belum dia cerita lagi lah, yang mana tak sebut lagi. Pertamanya, sunat bagi jemaah haji di Mina membanyakkan bertakbir selepas salat zuhur pada hari raya. Selepas salat zuhur pada hari raya tu dikenali dengan takbir muqayyad, mengiringi solat fardu lah. Ini kerana sebelumnya masyhur dan dikenali dengan talbiyah. Ini takbir raya lah, bukan talbiyah dan takbir raya dah. Dan selepasnya daripada solat mereka di Mina. Selepas solat zuhur dan selepas daripada solat-solat yang lain lah di Mina, itu bertakbir dengan solat subuh pada hari ketiga pada hari tasyrik. Sapanganlah sekali pada subuh hari ketiga lah pada tasyrik masa 13 Zulhijjah. Ia juga sama dengan mazhab Malik, Imam Ahmad dan 2 rakaat Abu Hanifah, iaitu daripada subuh hari Arafah 9 Zulhijjah hinggalah ke asar akhir hari tasyrik. Sedangkan mazhab Abu Hanifah daripada subuh hari Arafah hingga ke asar hari raya. Gitulah, ada mazhab Abu Hanifah aja sampai hari raya je. Lain itu sampai tasyrik. Bukan solat subuh lah kira tu, silap ni solat asar lah kira dah sini. Solat asar hari tasyrik dah. Solat subuh hari 9 Zulhijjah sampai ke solat asar 13 Zulhijjah dah. Adapun yang bukan jemaah haji, ada beberapa pendapat yang berbagai di kalangan ulama. Yang paling masyhur di sisi kami, mereka seperti jemaah haji juga. Pendapat yang paling kuat, mereka bertakbir bermula daripada solat subuh hari Arafah 9 Zulhijjah hinggalah bermula solat asar pada hari akhir hari tasyrik. Ini jelas, iaitu permulaan takbir tidak masuk dengan fajar, bahkan dengan selesai solat subuh dahulu dah. Dan pada akhirnya pula tidaklah berlangsung hingga tenggelam matahari pada akhir hari tasyrik, tetapi hanya selesai daripada solat asar lah. Tapi sebut ni takbir raya tu selepas zuhur pada hari raya 10 Zulhijjah, orang buat haji dah. Dan sampai subuh hari ketiga pada hari tasyrik. Gitu ya. Untuk orang haji lah. Untuk orang bukan haji, subuh 9 Zulhijjah sampai ke asar, lepas asar 13 Zulhijjah. Jemaah haji dan orang lain boleh bertakbir setiap kali selepas solat fardu yang ditunaikan, sama ada secara tunai ataupun secara qada sekalipun. Begitu juga dengan yang dinazarkan sekalipun. Ulama telah khilaf berkenaan dengan takbir selepas solat sunat pada hari-hari tasyrik dan pada hari raya dah. Mazhab kita hukumnya masih sunat lagi dah. Mazhab Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak disunatkan takbir dah. Habis dah waktu dia dah. Lepas solat sunat tak boleh dah. Lepas solat fardu je boleh. Gitulah khilaf dia dah. Jadi keadaan sebenarnya lepas solat fardu, bukan lepas solat rawatib sunat ke apa dah. Gitulah. Cumanya mazhab kita kata boleh lagi kalau tak buat lagi dah. Okey, lepas tu begitu juga selepas solat sunat dan selepas solat jenazah, mengikut pendapat yang asah dalam mazhab kita dah. Sama ada sunat takbir tersebut bagi yang bermusafir, yang hadir bermukim, bersolat berjemaah dan solat bersorangan pun lepas mayat itu boleh takbir raya dah. Begitu juga bagi mereka yang sihat dan yang sakit sekalipun boleh takbir raya lepas mayat. Lafaz takbir seperti berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada dah tu tak. Diulangi takbir ini mengikut kemudahannya seperti naskah Imam Syafi'i dan jumhur ashabnya. Ashab mereka lah jumhur ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka berkata jika dia tambah sebagai perubahan pada ini adalah lebih baik. Ditinggalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tak ingat terbih gaya dah. Walillahil hamd belaka dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itulah. Itulah. Itu takbir gaya sekat itulah. Sahihnya lah. Lepas tu tambah ni boleh. Adalah baik mengikut mazhab kita dan katanya ada sumber juga daripada salah kan. Iaitu ditambahnya lepas takbir raya biasa tu tambah lagi apa? Allah akbar kabira, alhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishin lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adahu, nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gitulah dah. Tambah ya dah. Maksudnya Allah Maha Besar dan segala pujian bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah yang tiada awal dan akhir. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Kami tidak akan mengabdikan diri melainkan kepadanya dengan penuh ikhlas beragama kerananya. Sekalipun orang kafir membencinya, tiada Tuhan yang selain disembah melainkan Allah yang Maha Esa, yang telah melaksanakan segala janjinya, memberi kemenangan pada hamba-Nya dan menghancurkan semua kumpulan yang memusuhinya. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya selain Allah yang tiada sekutu baginya dan Allah Maha Benar, Allah Maha Besar. Jadi hendaklah jemaah haji mengulangi takbir ini mengikut keadaan masing-masing dan juga membanyakkan bacaan Al-Quran. Sekumpulan ulama daripada ashab kami, daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i berkata, tidak mengapa dia kata seperti yang menjadi kebiasaan orang boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tak apa dah. Maksudnya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar dan dengan segala pujian. Jadi hak tadi betul dah Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar sekat 3 kali tu. Boleh takbir tu pada dah cumanya dia kata ni berjasa orang tapi ni ada dalil ni, ada dalam sahabat sahih. Cuma hak tambah hak lagi tu tak tahulah kuatir di setengah mana. Keduanya, solat dilakukan solat zuhur di Mina selepas tawaf ifadah. Jadi solat zuhur tu bukan di Mekah. Tawaf ifadah tu pagi tu melontar lepas subuh dah. Lepas tu kita tawaf. Masa duha, tawaf. Lepas tu lepas tu tawaf masa duha tu klik pula ke Mina, dia sembahyang zuhur di Mina. Gitulah. Kerana mengikut Rasulullah SAW seperti yang terdahulu pada hadis yang sahih. Yani Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yauman nahri thumma raja'a fa shalla zuhra bi Mina. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlepas pada hari raya, kemudian pulang semula dan solat zuhur di Mina. Dia berlepas ni pada hari raya tu pergilah pergi Mekah tawaf ifadah gitulah dah. Okey, lepas tu dan hadir mendengar khutbah Jumaat dengannya lah. Khutbah Jumaat. Khutbah ni bukan khutbah Jumaat ni, khutbah Mina ke apa gitu dah. Ketiganya, sunat bagi imam berkhutbah pada hari ini selepas salat zuhur di Mina. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata begitu jugalah pendapat Imam Syafi'i dan ashab. Jadi maulidnya khutbah lah. Khutbah raya, khutbah untuk haji lah, khusus untuk haji lah. Selepas salat zuhur di Mina dengan satu khutbah untuk mengajar orang-orang ramai berkenaan mabit, bermalid lah, melontar pada hari-hari tasyrik, nafar, awal, nafasani dah, dan lain-lainnya daripada apa yang mereka perlu lakukan dan apa yang telah mereka lakukan supaya dia dapat lakukan apa yang belum dibuat atau mengulanginya apa yang dilakukan dengan cara yang salah. Baik berlaku lah, so betul mula dah. Khutbah ini ialah yang ketiga daripada 4 khutbah haji seperti yang telah diterangkan. Jadi ia ada 4 kali khutbah. Ini yang ketiga dah ni. Lepas melontar di Mina lepas zuhur, sembahyang zuhur di Mina lah. Lepas tawaf ifadah lah. Khutbah ini ialah yang ketiga daripada 4 khutbah haji seperti yang telah diterangkannya. Sunat bagi setiap seorang yang hadir mendengar khutbah mandi untuk berwangi-wangian jika dia telah bertahalul dengan kedua-duanya atau tahalul awal. Jadi kalau cukup tawaf ifadah buat dah, lepas tu melontar jamratul aqabah buat dah dah. Jadi cukup boleh dah gitulah.
Lepas cukup boleh pakai pakaian biasa dah. Jadi sama ada tahallul awal atau tahallul kedua-dua boleh pakai baju biasa dah. Keempatnya, ulama khilaf masuk berkenaan haji akbar. Mengikut pendapat yang sahih itu pada hari raya. Kerana kebanyakan amalan-amalan haji terdapat padanya pada 10 Zulhijjah itulah. Kita baca. Sebagaimana disebut dalam syarah sunnah oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah. Daripada Ibnu Umar di mana Rasulullah SAW menamakan hari tersebut dengan hari haji akbar. Hari 10 Zulhijjah lah, hari raya dah. Berkata hari haji akbar adalah seperti mana firman Allah SWT, wa adhanum minallahi wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbar anna Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Maksudnya dan inilah pengisytiharan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia diisytiharkan pada hari raya haji yang terbesar. Bahawa sungguhnya Allah dan Rasulnya memutuskan tanggungjawab terhadap orang musyrik. Bari. Tak cara dah. Maksudnya berlepas diri dah. Tak secara ataupun mengatakan permusuhan dah. Surah At-Taubah ayat ketiga dah. Berkenaan dengan apakah hari haji akbar itu tersebut, ulama telah khilaf kepada dua pendapat. Imam Nawawi berkata yang zahir pada hari raya ialah pendapat Maliki, Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi 10 Zulhijjah itu dikatakan hari haji akbar. Pendapat kedua hari Arafah. Inilah pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat yang dinukilkan oleh Qadi Iyad. Hari Arafah haji akbar. Kata hari Jumaat haji akbar tak betul lah dah. Ni je haji akbar ni. Syekh Muhammad Al-Amin Syangqiti dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan. Jilid 2 muka surat 333 hingga 334 dah. Ulama tafsir hebat ni nak. Model ni dia antara terhebat dunia lah, juga antara terhebat dunia lah. Ada lagi bukan orang hebat tapi dia antara terhebat dunia. Berkata pendapat yang paling asah ialah pada hari raya haji atau hari raya Qurban. Itu paling kuat lah. Ulama berkata haji akbar ialah haji terbesar untuk membezakannya dengan umrah. Itu matlamat je, bukan sebut haji akbar saja je nak suruh beza dengan umrah. Tak betul lah orang kata haji akbar ni kena Arafah hari Sabtu, hari Jumaat dah, tidak betul lah. Syekh Syarawi dalam kitabnya Al-Hajjul Akbar berkata haji akbar dengan menggunakan isim tafdil menunjukkan adanya haji kabir. Dinamakan haji akbar bagi ibadah haji kerana terdapatnya wukuf di hari Arafah di mana disaksikan atau dihadiri oleh para jemaah haji dari pelosok dunia yang merupakan perhimpunan terbesar bagi umat Islam. Itu sepatutnya ni bukan pergi kubur ni. Ni ada negara India ke apa 3 juta 4 juta pergi ziarah kubur. Pergi minta ajak ke apa tahu kubur tak wadi ni. Ni masalah pula lah. Jadi hak utamanya pergi haji lah. Juta-juta pergi haji tu dah sepatut terbesar. Kalau tempat lain nampak terbesar tu bukan syariat lah tu. Ada mendung karut ni. Allah tak akan jadi capin kubur kau jadi tempat-tempat tertentu yang selain daripada Mekah ni sebagai tempat yang lebih ramai orang pergi haji dah. Kalau jadi juga kalau buat macam upacara haji juga tempat lain tu ada unsur-unsur khurafat, ada syirik lah biasanya. Gitu keadaan. Jika sekiranya berbetulan hari Arafah dengan hari Jumaat seperti kata Syekh Syari sebagai ulama berpendapat ada 5 keistimewaan. Pertama bersamaan dengan haji Rasulullah SAW di mana wukuf berlaku pada hari Jumaat. Setengah ulama katalah. Yang kedua hari Jumaat mempunyai satu waktu yang dimakbulkan doa. Tambah-tambahlah wukuf Arafah pula dah. 2 kali kagum lah. Ketiga, amalan bertambah mulia dengan sebab kemuliaan hari dan tempat. Yang keempat, terdapat riwayat tentang kelebihan hari Arafah sebagai semula mulia hari. Yang kelima, diampunkan dosa bagi berwukuf di Arafah. Gitu dah. Kalau nak kait dengan hari Jumaat, itu saja dah. Tapi nak kait dengan hadis ke, ada kelebihan tertentu. Wukuf hari Jumaat tu tidak sahih lah, tidak sahih, tidak sabit. Habis itu dah. Ada pendapat pada hari Arafah. Ada juga kata pada hari Arafah. Apa? Kata haji akbar. Terlalu banyak kelebihan hari Arafah. Bagi meringkaskannya, penulis hanya menyebutkan mafhum hadis. Dia kata, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, wukuf yang kamu lakukan pada hari Arafah, sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia paling bawah. Langit dunia paling bawah saja. Dan berbangga-bangga dengan kamu kepada malaikat dengan firman-Nya, hamba-hambaku datang dari segenap pelosok yang jauh. Dalam keadaan tidak terurus dan berdebu-debu tubuh mereka semata-mata mengharapkan syurgaku. Jika mereka datang dengan dosa sebanyak bilangan pasir, titisan hujan atau buih di lautan, nescaya aku akan menghapuskan kesemuanya. Allah SWT beriman, keluarlah kamu dari Arafah dengan dosa yang telah diampunkan daripada kamu. Dan bagi siapa yang kamu minta ampun untuk mereka, maka dia saja orang lain orang di buku di Arafah doa untuk ampun pun boleh juga.
Hadis ni tak sebut hadis riwayat ke apa ni. Tak sebut riwayat. Mafhum hadis itu saja dah. Selagi hadis Aisyah radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak ada hari yang Allah SWT membebaskan ramai hamba daripada api neraka lebih ramai daripada hari Arafah. Allah SWT hampir dengan hambanya dan berbangga-bangga dengan mereka kepada malaikat dengan berfirman apa yang mereka mahu lagi dia. Ya. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, syaitan tidak pernah kelihatan lebih kecil, lebih lemah dan kalah dan lebih marah selain daripada hari Arafah. Kerana ia melihat limpahan rahmat diturunkan dan Allah mengampunkan dosa-dosa besar. Itu cerita dia. Cuma dia tak cerita juga Jumaat pada hari Arafah ada. Cuma hari Arafah tak kira hari apa pun, kira Haji Akbar lah mengikut pendapat ni lah. Jadi tidak ada kaitan lah semata-mata hari Arafah. Hari Jumaat tu Haji Akbar. Haji Akbar ni kuatnya majoriti jumhur ulama' betul-betul 10 Zulhijjah. Cuma ni majoriti ulama' kata 9 Zulhijjah ni, hari wukufnya Arafah. Itulah dah. Yang sahihnya adalah pendapat yang pertama. Pendapat kata Haji Akbar tu bukan 9 Zulhijjah, itu pada 10 Zulhijjah. Kerana banyak upacara haji ni dibuat pada 10 Zulhijjah, bukan 9 Zulhijjah. Walaupun 9 Zulhijjah tu ada kelebihan yang sangat besar lah. Diampunkan dosa dan sebagainya. Rukun haji pun rukun di Arafah dia. Sesungguhnya dinamakannya dengan Haji Akbar ialah kerana orang ramai beranggapan umrah sebagai haji kecil. Itu keadaan sebenarnya. Jadi haji kecil ni umrah. Haji besarnya Haji Akbar tu haji betul-betul haji lah dah. Itu pendapat yang paling majoriti ulama dan paling kuat lah. Okey, habis itu. Pasal ke-8. Panjang mana cerita ni. Turut-turut okey, tak payah nak berhenti. Ini panjang kan. Terhagi juga dah. Pasal ke-8, apa yang dilakukan di Mina pada hari-hari tasyrik dan malamnya. Malam-malam tasyrik lah. Hari-hari tasyrik ialah 3 hari selepas hari nahar. Hari raya haji lah 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 Zulhijjah tu hari tasyrik. Dinamakan dengannya kerana orang ramai menjemur daging-daging korban dan hadyun untuk disimpan. Itu masuk tasyrik ni. Jemur daging ni. Zaman dulu jemur lah. Cara simpan daging nak tahan lama, jemur daging kering ni. Pertama udara sana lah, udara tempat kita ni payah jadi sikit dia. Pasal tempat kita ni udara lembap dan mudah kuman naik lah. Dulu je panas sangat. Cepat kering dah. Sekut kali apa. Roti canang kita tinggal sementara setengah jam dia jadi kaku ni. Jadi pos sekut dah. Pasal udara kering, panas kering. Tak apalah, yang pentingnya tu cara dulu ni, cara peti sejuk lah. Hari-hari yang 3 ini dikenali dengan hari-hari yang disebut ma'dudat yang dibilang. Pengarang Al-Bayan berkata ulama sepakat bahawa hari tersebut ialah hari-hari tasyrik, iaitu 3 hari selepas hari raya ma'dudat. Adapun hari-hari maklumat ialah 10 awal Zulhijjah. Maklumat tu 10 awal Zulhijjah. Ma'dudat tu ialah 3 hari hari tasyrik lah. Jadi ada dalam Quran sebut maklumat, ma'dudat tu maksudnya maklumat tu 10 awal Zulhijjah, 10 hari awal Zulhijjah. Ma'dudat tu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Tambah lagi dah. Adapun hari-hari maklumat ialah 10 awal Zulhijjah, sedangkan hari raya adalah hari terakhirnya dia, 1 sampai 10 Zulhijjah dah. Kemudian berkata dengan hari tasyrik ada berapa masalah. Cuba kita nak kecek sikit pasal hari tasyrik ada berapa masalah. Masalah pertama saya kira dia bermabit di Mina pada malamnya. Jadi kita kena tidurlah bermalam. Mabit-mabit ni tidur malam kita masuk je lah. Yang masyhur dalam mazhab Syafi'i hukumnya termasuk dalam wajib haji lah. Berkenaan dengan hukum bermabit di Mina bagi yang tidak diperuntukkan tempat di Mina. Ada bincang pula orang tak ada tempat di Mina dah. Keputusan Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebahasaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dalam Muzakarah kali ke-66 menyatakan jemaah haji yang tidak diperuntukkan tempat untuk bermabit di Mina adalah digugurkan daripada melaksanakan kewajipan berkenaan dan tidak dikenakan apa-apa dam. Ibadah haji mereka adalah sah dan tidak berdosa kerana mereka adalah termasuk golongan ma'zurin. Mereka yang uzur dan sakit sama seperti Siqayah Al-Abbas yang diberikan rukhsah oleh Nabi SAW untuk tidak bermabit di Mina. Ada dalil lah. Sahabat Nabi yang mana dia diberi izin, dia tak tidur di Mina lah. Walau itu kena tidur di Mina lah.
kita pula ramai doa ke ramai manusia ramai sangat kadang-kadang Arab Saudi ni dia biar aja kita tak boleh nak lawan dah nak. Dia kata sini tempat orang Malaysia. Kadang-kadang luar daripada Mina. Apa ada dah. Ali Syariati ni dia kata Syiah lah ada kontroversi tapi dia ni kritis lah bukan Syiah bodoh totok gitu dah kritis dan dia falsafah dia kata panggap pemikir Islam daripada golongan Syiah ni. Ali Syariati menyebut dalam bukunya Haji berkenaan hikmah bermabit bermalam di Mina tu dah. Dalam beberapa hari ini kamu tidak patut meninggalkan Mina meskipun untuk kembali ke Mekah sekalipun dah. Ke Mekah bukan main hebat setahun mana pun. Masa tu kena Mina boleh dah. Mengapa dah? Dia ajak berfikir dah. Syaitan sudah kalah sedangkan kamu telah berkorban menanggalkan pakai ihram dan merayakan hari raya. Syaitan kalah menunggu dah. Mengapa umat manusia yang lebih dari 1 juta ini mesti tinggal di lembah ini selama 2 atau 3 hari lagi? Jadi tanya dah, nak suruh mikir. Hari-hari ini memberikan kesempatan bagi mereka merenung haji dan memahami apa yang telah mereka lakukan. Mereka dapat berbincang masalah mereka dengan orang ramai dari negeri lain di dunia yang memiliki agama, ketakwaan, keperluan dan ideologi yang sama. Pemikir dan intelektual Muslim dan pejuang kemerdekaan Muslim yang memerangi penjajahan, penindasan, kemiskinan, kejahilan dan rasuah di tanah negeri mereka masing-masing berkumpul di sini saling berkenalan, membicarakan masalah mereka, mencari penyelesaian dan saling meminta bantuan. Kita lebih kurang dah. Sebenarnya 11, 12, 13 ni luas sikit dah. Jadi tidak rigid macam 9 Zulhijjah dah. 10 Zulhijjah tu dia hari ni sungguh ibadah sungguh dah. Kalau boleh kata sekecek ni siapa-siapa lah betul-betul fokus dengan ibadah. Okay, masalah pertama kita bicara sahaja dia bermabit di Mina bermalam di Mina pada malamnya. Adakah mabit ini hukumnya wajib atau sunat? Ada 2 pendapat. Bagi Imam Syafi'i yang paling azhar, paling nyata lah, bahawa ia termasuk dalam wajib haji. Pendapat kedua hukumnya sunat jika dia tinggalkan hendaklah dia membayar dam. Sunat pun bayar dam. Ada sunat wajib tapi sunat bayar dam dah. Kalau wajib haji, kalau tinggal sunat bayar dam. Bukan wajib juga lah. Pelik juga lah. Sekalipun dalam keadaan lupa dan kiasnya bahawa kejahilan di sini sama seperti lupa saja. Ingat menyatakan dalam hasyiah. Tak kira lupa pun. Kira cuai juga lah. Jika kita mabit bermalam adalah wajib. Jika kita kata bermalam adalah wajib, maka damnya juga wajib. Jika kita kata sunat, maka damnya juga sunat. Kaedah kita ibu ya. Jadi hak kata mabit wajib ni, dam wajib. Mazhab Malik dan satu pendapat dari Imam Rawat Ahmad. Hak kata jika sunat maka damnya sunat. Ini adalah mazhab Hanafi dia. Dan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Gitulah. Kadang masa yang dianggap wajib daripada mabit ini ada 2 pendapat. Masa dianggap wajib mabit ni. Yang paling asas sebahagian besar malam. Dalam majmuk menyebutkan ashab kami, ulama-ulama mazhab kami telah sepakat kalau seorang berangkat daripadanya selepas separuh malam, nescaya memadailah tanpa dikenakan dam sama sekali. Gitulah. Jadi separuh malam ekor. Gitulah dah. Jika begini kata dah. Kadang masa yang anggap wajib daripada mabit bermalam di Mina tu, ada 2 pendapat yang paling asas sebahagian besar malam. Gitulah sebahagian besar malam tu maksudnya lepas separuh malam lah. Kedua yang muktabar bahawa dia hadir di Mina ketika fajar subuh. Pendapat kedua lah. Jika dia tinggalkan bermabit pada malam yang 3, hendaklah dikenakan 1 dam. Inilah pendapat yang sahih daripada mazhab Ahmad. Sedangkan mazhab Hanafi tidak dikenakan sesuatu pun kerana mereka berpendapat bahawa bermabit di Mina semata-mata untuk memudahkan jemaah haji melontar. Di sisi mereka meninggalkan mabit hukumnya makruh saja, bukan haram ke dosa dah. Bukan wajib lah, bukan wajib. Jika dia tinggalkan mabit pada malam 3, hendaklah dikenakan 1 dam. Kaedah mazhab kita ni tinggal saja daripada 3 malam dah. Dia kira kena dam lah. Jadi malam ke apa? Malam 10 11 dah. 11, 12. 3 lah. 12 tu boleh balik dah dah. 9, 10, 11. Gitulah ada 3 hari dah. Okey.
Jika dia tinggalkan satu malam sahaja mengikut pendapat yang asal, dia gunakan fidyah secupak. Secupak. Inilah pendapat yang asal di sisi mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dan merupakan satu riwayat daripada Imam Ahmad. Ada pendapat 1 dirham, ada pendapat dengan 1/3 dirham. Lagi betul mana? Ada kali sekat ni ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.